ni, berita ni. Sini. Wilis, kau buat apa tu? Kata sini lah. Kau tengok ni, kau pernah dengar tak pasal berita ni yang pasal kes rasuah dekat Sabah tu? Sekarang gila menarik tu. Yang di projek yang kena songlap tu kah? Betul. Itulah, kau rasa kan slogan apa yang sesuai dengan kes ni? Kalau rasuah bukan sekadar jenayah, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat, sesuai tak? Aku rasa sesuai je sebab kalau ikut undang-undang tu kan memang rasuah tu jenayah. Tapi sebenarnya lagi besar tu aku rasa kes ni. Macam kan, bayangkanlah duit yang sepatutnya jadi bekalan untuk buat air rakyat tu, tapi masuk dekat pakai sendiri. Gila lah, itulah aku rasa kan. Susah rakyat, air tak cukup, kadang keruh. Semua benda jadi susah. Jadi, maksud pengkhianatan di sebalik slogan kita ni adalah macam orang dah bagi amanah tapi dia khianat. Cepat gila. Gas dah agak rosakkan sistem, tapi masa depan pun terjejas. Projek tak siap, bangunan jadi lembab. Sebab tu kita kena pilih slogan ni, nak tunjuk macam rasuah tu bukan benda yang kecil. Yes, bukan sekadar salah dari segi undang-undang ya, tapi salah pada rakyat juga. Kalau kita sendiri tak tolak rasuah ni dari awal, dan dia akan terus dia berulang. Jadi aku rasakan sebagai masyarakat kan, kita kena berani cakap tidak pada rasuah. Setuju. Sebab bila kita lawan rasuah ni, kita sebenarnya jaga hak rakyat juga. Okey ya, itu je lah. Udah penat lah pasal kes. Okey, itu je dari kami. Sekian, terima kasih. Kenapa? Tadi aku kena takut dengan PB tu. Apa kau buat? Adalah aku terlaju ke apa tak pakai seatbelt tak tahulah. Tapi masalahnya tadi aku ada bagi dia duit sikit 90. PB tu terus lepaskan aku tu. Mana boleh, itu rasuah. Apa? Rasuah. Rasuah ni maksud dia kita menerima atau kita memberi seperti suapan, iaitu wang. Faham tak? Oi, kau cakap dengan siapa? Mana ada orang kat situ? Okey, sambung. Apa-apalah. Rasuah Padahal aku tahu. Jadi, apa contoh kes rasuah yang terkenal masa kau duduk kat Sabah dulu tu? Kes yang terkenal di Sabah, Ingat. skandal air Sabah. Air pun rasuah? Iya. Skandal ni melibatkan seorang pegawai Jabatan Air di negeri Sabah, iaitu mereka ni menerima suapan daripada kontraktor untuk meluluskan projek air di sana. Habis tu, apa jenis-jenis rasuah dalam kes ni? Seterusnya, saya akan berkongsi tentang jenis-jenis rasuah yang sering berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Yang pertama adalah rasuah dalam bentuk sopan atau komisen. Ini berlaku apabila seseorang memberi atau menerima bayaran bagi mendapatkan kelebihan tertentu. Contohnya seperti jawatan atau projek. Yang kedua adalah penyalahgunaan kuasa. Ia berlaku apabila individu yang mempunyai kedudukan menggunakan kuasa mereka demi kepentingan pribadi dan bukannya untuk kepentingan umum. Yang ketiga pula adalah pengubahan wang haram. Ini ialah proses menyembunyikan sumber wang haram supaya kelihatan sah. Biasanya ia berlaku melalui perniagaan ataupun transaksi kewangan. Dan yang keempat pula adalah penyelewengan dana awam. Contohnya, dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan masyarakat disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Saya akan membincangkan tentang kronologi dan fakta utama bagi kes rasuah skandal air di Sabah. Jadi lokasi yang berlaku adalah di Jabatan Air Negeri Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Kronologi dia adalah pada 2005 hingga 2016 aktiviti rasuah berlaku di mana skim kutipan komisen daripada kontraktor. Pada 2015 hingga 2016, siasatan oleh SPRM dijalankan. Pada 4 Oktober 2016, sebuah SPRM, tangkapan pengarah dan timbalan pengarah. Oktober 2016, operasi besar-besaran dan lebih ramai pegawai telah ditahan. Pada Disember 2016, pertuduhan di mahkamah dan 2022 hingga 2025 perbicaraan berlarutan sebagai individu dilepas tanpa bebasan. Nilai papasan
yang nilai pampasan ialah sebanyak 114 juta ringgit, wang tunai berpuluhan juta, kereta mewah, barang kemas dan beg berjenama. Terdapat juga hartanah dan akaun luar negara tersebut juga. Kes ini terlibat ialah pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, timbalan pengarah, pegawai jabatan lain dan kontraktor, ahli perniagaan dan rangkaian syarikat berkaitan. Pengambilan pegawai ambil komisen 10% hingga 30% daripada projek ini. Projek diberi kepada syarikat kroni dan keluarga. Dana projek air kerajaan diseleweng dan menyebabkan rakyat terjejas oleh bekalan air. Satu kes terkini, kes ini masih berlarutan di mahkamah. Sebahagian yang tertuduh ada yang di NAA iaitu lepas tanpa bebas, ada yang masih dibicarakan. Kesimpulannya, skandal ini antara kes rasuah terbesar di Malaysia, menyebabkan penyelewengan dana awam berpuluhan juta, memberi kesan besar kepada rakyat Sabah. Terdapat 4 kesan rasuah, iaitu yang pertama, ia menjejaskan pengurusan bekalan air kerana sistem tidak diselenggara dengan baik. Jadi ia menyebabkan gangguan air kerap berlaku dan juga menyukarkan aktiviti harian masyarakat. Yang kedua pula iaitu menyebabkan penyalahgunaan dana apabila wang pembangunan diseleweng untuk kepentingan peribadi. Jadi ia sekaligus memberi kesan negatif kepada ekonomi negara. Yang ketiga pula iaitu menyebabkan projek pembangunan terbengkalai ataupun tidak berkualiti, lalu menjejaskan kemajuan kawasan dan juga kesejahteraan penduduk. Dan yang terakhir pula iaitu menyebabkan masyarakat hilang keyakinan terhadap kerajaan dan juga pihak berkuasa kerana meragui integriti pemimpin serta pegawai yang terlibat. Hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah memperkukuh integriti dalam organisasi melalui 5 aspek utama. Pertama, accountability dan ketulusan. Organisasi perlu mengamalkan sistem pengurusan yang telus seperti proses tender terbuka bagi mengelakkan pilih kasih. Selain itu, pendigitalan urusan rasmi dapat mengurangkan interaksi bersemuka dan menghindari amalan duit kopi. Kedua, pengukuhan nilai moral dan etika. Pencegahan rasuah bermula dari individu. Oleh itu, pendidikan dan latihan integriti perlu diterapkan secara berterusan di samping kempen kesedaran tentang kesan buruk rasuah kepada masyarakat. Ketiga, perlindungan pemberi maklumat. Saluran aduan yang selamat dan sulit perlu disediakan bagi memberi keyakinan kepada individu untuk melaporkan salah laku. Polisi anti balas dendam juga penting untuk melindungi mereka. Keempat, kepimpinan melalui teladan. Pemimpin perlu menunjukkan integriti melalui ketulusan seperti perisytiharan harta dan mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggaraan etika tanpa mengira jawatan. Akhir sekali, penilaian risiko rasuah atau CRM. Audit berkala dan pusingan kerja bagi jawatan sensitif penting untuk mengenal pasti serta mengurangkan risiko rasuah. Kesimpulannya, integriti memerlukan komitmen bersama bagi mewujudkan organisasi yang telus, adil dan beretika. Sekian, terima kasih.